That's very good sharing session pada petang ni. Jadi kita bukan setakat bercerita pasal apa itu prebiotik dan probiotik, kita berbesar hati untuk kongsi satu resepi menggunakan Yakult ataupun menggunakan minuman culture yang mengandungi strain Shirota. Of course perkongsian daripada pihak Yakult. Okay, jadi jom kita set up untuk membuat resepi yang menggunakan Yakult ni. Jadi untuk Yakult yang ni Yakult Ace, Okay. yang penutup yang berwarna biru ni adalah Yakult Ace Light, di mana Ace Light adalah 39 kurang gula berbanding dengan Yakult Ace. Jadi ini adalah versi yang kurang gula. Kurang gula. Jadi kalau anda on diet, jangan risau, Yakult ada dua pilihan, yang kurang manis dan juga yang biasa-biasa. Okey, boleh saya sementara kita tengok tu saya nak tengok sikit berapa kalori, jadi kita boleh share. Oh, saya rasa kedua-dua Ace dan Ace Light kita kalorinya sama buat masa sekarang, 48 kilokalori untuk setiap botol hidangan. Ace dan juga untuk Ace Light setiap hidangan. Okey. Sama je kalorinya. Tak banyak pun 48 kilokalori kalau kita ambil maksimum dalam dua botol satu hari 96 kilokalori, kurang daripada 100 kalori. Ataupun kalau kita makan buah satu biji dalam 60 ke 80 kalori bergantung pada saiz. Jadi kalau kita makan dua ni pun around kurang daripada 100 kalori. So kita boleh nampak lah dia lebih kurang buah punya kalori. Saya cakap dari segi kalori saja, bukan dari segi nutrien di dalam. Okay, kita cakap secara general untuk nampak kalori tu sahaja. Okay, so kita akan buat resepi Yakult kita. Okay. Ya, mula-mula untuk yang kurma ni saya sarankan untuk rendam dululah. Okay. Sebab kurma biasanya keras. Jadi kita rendam dulu. Jadi kita guna 8 biji kurma. Yang dah direndam sekarang ni. Jadi kita masuk dalam bekas. 8 biji kurma, kalau ikutkan satu hidangan buah-buahan untuk kurma dalam 2 ke 3 biji bergantung pada saiz. Jadi kalau kita makan 8 biji and saiz kurma hari ni kita gunakan sangat comel. Dia kecil je. Buang biji. Jadi buang biji untuk resepi ni, okey. Jadi 8 biji kurma ni dalam 2 hidangan buah yang kita gunakan pada hari ni. Okey, kurma pun banyak dia punya khasiat dan juga kita niat mengikut sunnah Rasulullah untuk berbuka ataupun bersahur. Jadi kita dapat kebaikan dan juga insya-Allah rahmat ataupun bless lah bila kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Lepas tu kita masukkan minuman Yakult. Okey. So, hari ni saya guna 1 botol Yakult Ace Light dan juga 1 botol Yakult Ace lah. Okey. Ini perlu 2 botol je sebenarnya. 2 botol. Aduh, mencabar ni. Ya. Dah pukul 3 lebih ni, tengok ni dengan ais tu. Masukkan sedikit ais. Sedikit ais. Apa-apa air pun bila letak je ais tu memang terus menarik. Sedap. Memang terus jadi sedap. Okey? Sebab dia sejuk So ais bergantung ke? Bergantung pada kalau kita nak. Anda suka lebih sejuk boleh tambah sebab kalau rasakan lebih pekat saja boleh tambah air suam. Okey. Jangan kita panaskan sebab kalau kita panaskan bakteria berfaedah tu nanti mati. Nanti tak ada faedah pengambilan probiotik. Ada dia punya suhu maksimum ke untuk elakkan daripada probiotik ni daripada mati? Sebenarnya kalau bakteria biasa dia akan jadi aktif pada suhu bilik. Okey. Tapi kalau 40 darjah Celsius ke atas tu dia dapat membunuhlah dah bakteria 40 yang ke atas. Ke atas. 40 darjah Celsius ke atas tak banyak. Okey, kalau even air suam pun better elakkan, sebaiknya adalah suhu bilik sahaja. Ya. Okey. Lepas tu kita grind. Okey, so boleh kita grind kat sini? Boleh. Okey, saya akan bantu. Kita kisar. Ya, nanti dulu dia akan klik dulu. Okey. Okey dah. Saja buat suspend. Dia habis kisar lah. Dia kurang dalam masa 1-2 minit tu dah boleh lah. Okey. Kita keluarkan. Okey. Alright. Kita tuang dalam cawan tu anda lihat dengan lebih jelas.
Alright. Wah. Itu je. Boleh cuba resipi yang menarik ni untuk hari ni. Kita dapat rasakan sebab Yakult ni selalunya dia ada rasa masam-masam manis dan ditambahkan dengan kurma yang manis. Jadi dan ditambahkan dengan ais, jadi rasanya mungkin tak adalah manis sangat tapi just nice masam-masam manis. Lalu kalau kita buat smoothie kita guna susu, tapi apa kata sekali-sekala kita tukar sedikit cara pembuatan smoothie kita guna Yakult. Okey, untuk mendapatkan kebaikan probiotik. Okay, so saya ada nampak soalan daripada kita punya penonton, daripada pengemis. Sebentar ya. Yakult ni dalam piramid makanan duduk dalam grup mana? Dia dalam kategori susu dan produk tenusu. Daripada dalam kategori piramid yang layer yang ketiga dalam susu dan juga produk tenusu. Ya, betul. Okey, dan sayur-sayuran iaitu dia punya prebiotik sebagai makanan dia dalam kategori bawah sekali. Ya, untuk food piramid makanan yang terkini. Okey, cuma kita nak memastikan daripada susu selalunya banyak ke Miss Lim dia punya kuantiti probiotik? Adakah cukup kalau kita ambil pengambilan susu 1 ke 2 gelas satu hari? Adakah pengambilan probiotik kita dah consider cukup atau macam mana? Sebenarnya walaupun dia dalam kategori susu dan tenusu, tapi susu kuto tu tak boleh dijadikan sebagai bahan susu. Okey. Sebab dalam susu kuto ramuan yang paling penting sebenarnya adalah probiotik, iaitu bakteria hidup yang ada dalam produk tersebut dan bukannya kandungan susu. Jadi kalau untuk mendapatkan nutrien susu, sebenarnya kita perlu ambil susu yang sebenar tu, susu segar lah untuk dapatkan nutrien. Jadi sebenarnya tak boleh buat perbandingan kedua. Jadi pada saya nasihatkan biar kita ambil dua-dua sekali. Ambil dua-dua sekali iaitu susu kultur atau cultured milk, ataupun kita betul-betul ambil daripada minuman fresh milk untuk dapatkan nutrien susu dan juga ada sedikit probiotik kat dalam susu. Dalam susu ada. Tak ada probiotik. Tak ada probiotik. Susu kutu je yang ada probiotik. Yang betul-betul ada tulis sebab macam kita cakap tadi KKM menggariskan panduan untuk sesuatu makanan itu diklasifikasikan sebagai sumber probiotik. Okey, jadi dia perlu ada perkataan kultur. Barulah. Dan juga perkataan probiotik yang didevelop. Okay, so penting untuk tengok di satu-satu produk itu mempunyai perkataan probiotik ataupun kultur. Okay, jadi susu tu bukan susu yang di food pyramid tu boleh jadi daripada susu full cream, daripada susu low fat, tapi sebaiknya kita memandang sebab dalam pemakanan ni contoh daripada segi vitamin C, jadi dia mungkin tidak ada dalam tidak ada secara spesifik dalam food pyramid, tetapi inilah tujuan kita membuat sesi pada hari ini untuk mengenengahkan probiotik sebagai salah satu elemen nutrien yang penting dalam pemakanan harian. Kalau tak ada dalam food pyramid, sebenarnya kita masih boleh ambil sebagai macam suplemen ataupun tambahan lain lah. Ya, betul. Tidak semestinya, maksudnya dekat sini dalam pemakanan yang kita bergantung kepada food pyramid tu bukan 100% boleh follow itu saja, sebab ada orang mungkin memerlukan lebih. Jadi kalau mendapatkan lepas dapatkan expert punya advice, kita nampak perlu mengambil lebih daripada suplemen ataupun lebih daripada produk-produk yang lain, kita boleh juga mengambil daripada produk lain. Okey, tidak semestinya daripada yang disarankan tu saja, kerana itu adalah general untuk 1,500 kalori kepada 2,000 kilokalori saja untuk rakyat Malaysia. Jadi kita ada apa-apa soalan lagi? Ada ingredient yang lain yang maybe boleh bunuh probiotik ke? Ya. Jadi setahu kita, very good question. Very good question. Sebenarnya tak boleh lah kalau kita tahu yang alkohol ni dia akan membunuh bakteria. Okay. Jadi jangan pula kita tambah probiotik dengan alkohol sekali. Buat smoothie tapi guna probiotik, buat koktail probiotik pula. So itu tak boleh, tak disarankan sebab dia akan membunuh bakteria. Ya, betul. Selain daripada alkohol ada apa? Mungkin acidic ke, sebab tadi kita kata gastric juice ataupun jus empedu akan
salah satu limitation punya faktor lah yang akan limitkan probiotik untuk sampai ke usus. Jadi adakah asid contohnya macam limau nipis yang apa-apa yang masam tu akan tapi sebenarnya kalau nak bergelar sebagai probiotik, probiotik tu perlu melalui rintangan yang ada dalam jus pengadaman kita, itu jus gastric. Dan sebenarnya jus gastric adalah jus yang mempunyai keasidan yang dah paling pH yang paling rendah. Paling rendah. Oh ya, okey, sebab asid paling rendah satu. Yang paling rendah. Jadi kalau untuk limau nipis tu taklah serendah biasa-biasa sahaja. So probiotik yang paling penting lebih kepada kita jangan panaskan. Jangan masak. Jangan masak probiotik kerana suhu yang akan membunuh bakteria. Okey, bukan setakat bahan. Makanan lain mungkin tak sangat selain daripada alkohol yang saya katakan tadi. Asid tu dia tak se-asid perut kita kan. Jadi okey lagi. Sebab asid perut memang dah paling rendah lah kalau bandingkan dengan segala asam yang ada sebagai makanan kita. Okey, ada ingredient, ada. So saya rasa tiada lagi soalan daripada penonton di rumah. Terima kasih kerana bersama-sama kita pada sesi petang ni dan harap sesi petang ni memberi manfaat. Tiada lagi salah faham mengenai probiotik. Sekarang dah faham, dah jelas, dan yang paling penting mengamalkan pengambilan probiotik supaya kita mendapat kebaikan, meningkatkan imun sistem. Paling penting imun sistem untuk sekarang ni dan elakkan daripada kena penyakit-penyakit yang lain. Okey, Miss Lim ada apa-apa kata-kata yang terakhir? Jadi terima kasih kepada semua yang mengikuti sesi kita hari ini. Saya juga harapkan semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat ya. Pada masa yang mencabar ni, jaga kesihatan usus, yang paling khususnya jaga kesihatan usus kita untuk mendapatkan sistem imun yang baik ya, dan juga kepada yang muslim-musliman, selamat berbukalah petang ni. Cuba resepi kita. Boleh saya ambil di? Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.